Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik sallim wa barik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila jannah." Qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah Subhanahu masih lagi berkehendak untuk mengekalkan taufiknya kepada kita. Allah SWT masih lagi menghendaki untuk kita melaksanakan segala kewajiban kita terhadapnya. Dan alhamdulillah sebentar tadi telah melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita, yaitu yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikut mazhab Imam Al-Asy'ari. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita baca doa kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan pendekatan dalam bidang akidah. Kita ambil sedikit pengetahuan tentang perkembangan bidang akidah ini dan ilmu kalam yang berkaitan dengan akidah tersebut. Perkara yang perlu disepakati bersama agar tidak lagi berluasanya perpecahan dalam umat Islam atas nama Ahli Sunnah ialah perbezaan sebenarnya adalah tentang pendekatan, bukan tentang intipati akidah. Tidak ada bezanya ajaran mazhab Al-Asy'ari dalam akidah yang akhirnya dikenali sebagai ilmu sifat 20 dengan akidah salafus saleh. Bahkan mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidiyah penerus akidah salaf dalam pendekatan yang sesuai dengan cabaran umat Islam semasa, sebagaimana mazhab Hanafi, Al-Maliki, Syafi'i, Al-Hambali adalah penerus kepada fiqh salaf soleh dalam pendekatan yang sesuai dengan cabaran umat Islam semasa. Jadi telah pun dijelaskan dalam pertemuan yang lepas dalam akidah mazhab yang dianggap sebagai Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab antaranya mazhab Asy'ari, Maturidi, Ahlul Hadis, mazhab Tahawi dan sebagainya. Dan yang fiqh pula mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini mazhab-mazhab yang telah pun diiktiraf oleh para ulama sepanjang zaman, sepanjang perkembangan syariat Islam sampai hari ini. Jadi apa yang beza di sini itu bukannya asas bagi akidah atau asas bagi fiqh tersebut. Yang berbeza itu yang terjadi mazhab itu dia punya manhaj ataupun metod. Dia punya metod di dalam menyampaikan akidah. Jadi di situ dia beritahu tentang pendekatan. Perbezaannya sebenarnya adalah tentang pendekatan, bukan tentang intipati akidah. Jadi jangan kita salah faham tentang usul akidah tersebut
dengan metode ataupun cara menyampaikan akidah tersebut. Dan mazhab Asy'ari ini sama yang di Malaysia dikenal dengan sebab ilmu sebab dulu kan. Memang ada setengah pihak yang mendakwa kata Nabi tak ada pun sebab dulu, Abu Bakar tak hafal pun sebab dulu. Dan kita tengok dekat apa sifat dulu tu, kita tengok pada dalam sifat dulu apa yang ada. Asas akidah tu sebenarnya apa yang ada dalam tu lah. Kemudian ada yang apa ni menuduh pendekatan akal ataupun falsafah tak pernah digunakan oleh Nabi dan sahabat yang salafus soleh. Ini digunakan oleh golongan-golongan yang bid'ah yang sesat seperti Mu'tazilah, falsafah dan sebagainya. Jadi yang kita bezakan di sini adalah antara asas akidah dan metode penyampaian itu yang berbeza. Bagi orang yang tak mau menerima mazhab sifat Allah misalnya, cuba kita tanya dia. Dia yakin Allah itu wujud, Allah itu tidak, Allah itu bapa, Allah itu adalah sifat kudrah, sifat iradah, sama masa dan sebagainya. Kalau kita tanya dia satu persatu, kalau dia menolak, berarti dia menolak Sunnah wal Jamaah. Takkan Nabi tak pernah ajar Nabi Allah itu wujud, dan Nabi tak pernah ajar sahabat Allah itu wujud, Allah itu tidak, bapa Allah itu ini ada sifat kudrah, Allah itu ada sifat iradah. Takkan Nabi tak pernah ajar. Jadi disusul oleh Imam Asy'ari serta ulama-ulama Asy'ariyah beberapa sifat Allah yang penting supaya dapat dipelajari oleh orang awam, kemudian menggunakan pendekatan akal ataupun falsafah di dalam menerapkan dalil-dalil bagi setiap sifat tersebut. Sebab pada zaman Imam Asy'ari itu dah memang umat Islam pada ketika itu telah dicemari dengan pemikiran falsafah daripada orang luar lah yang masuk dalam Islam. Itu juga kelompok-kelompok yang sesat seperti Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya. Jadi nak lawan dalil, menjelaskan semula, maka asas tadi dijelaskan dengan konsep falsafah. Bukan menolak Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis itu memang dibawa di dalam penjelasan tersebut sebagai dalil nakli ditambah dengan penjelasan nakli. Jadi yang berbeza di situ adalah manhaj, metode, bukan asas akidah. Kalau asas akidah, bila kita tengok apa yang ada dalam sifat Allah, tak mungkin kita boleh nafikan. Semuanya mengakui sifat-sifat Allah yang telah dinyatakan dalam sifat Allah. Jadi orang keliru pasal apa? Dia tak dapat nak bezakan antara asas dengan manhaj atau metode. Jadi walaupun ada Asy'ari, ada Maturidi, maknanya di situ Imam Maturidi atau mazhab Maturidi ada cara dia sendiri di dalam menjelaskan akidah. Jadi apa yang diartikan itu semua sama dengan salafus saleh, apa yang Nabi dan sahabat pegang. Cuma di zaman Nabi dan sahabat itu tidak terjadi problem-problem akidah, kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang belum lagi muncul. Maka tidak perlu dijadikan satu dibangkitkan satu manhaj atau satu pendekatan bagi umat Islam pada zaman itu datang wahyu Nabi sampaikan sahabat faham. Cuma bila munculnya firqah-firqah ataupun fahaman-fahaman yang bid'ah yang sesat, maka disitulah ulama betul-betul lumus untuk memahamkan umat Islam pada ketika itulah menggunakan pendekatan yang ada pada waktu tersebut. Sejarah cerita sebelum ni kan Mu'tazilah itu 3 khalifah Bani Abbasiyah telah terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. 3 khalifah telah di salah satu pemerintahan itu dicemari dengan fahaman yang sesat itu, bukan yang berlaku sekarang saja, daripada zaman dulu. Jadi 3 khalifah Bani Abbasiyah bermula dengan Ma'mun, Mu'tasim dan Wasim Billah. Semuanya berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Maka disitulah Imam Asy'ari bangkit untuk menentang fahaman tersebut, yang mana Mu'tazilah yang terkenal dengan falsafah. Bagi Imam Asy'ari pun asal daripada Mu'tazilah, dia bertaubat, dia tinggal Mu'tazilah, dia kembali memperjuangkan akidah salafus saleh. Akhirnya dianggap sebagai salah satu imam Ahlus
Sunnah wal Jamaah, dan telah pun dipersetujui oleh ulama pada ketika itu, dan setelah itu sampailah sekarang. Jadi itu maksudnya berpegang kepada akidah Asy'ari. Sebab Imam Asy'ari bukan buat satu akidah yang baru, cuma memperjuangkan akidah yang asal dengan metode yang baru. Sebab zaman itu dah hampir seluruh umat Islam terpengaruh dengan Mu'tazilah dan falsafah. Jadi Imam Asy'ari lah yang bangkit memperjuangkan semula akidah salafus saleh. Jadi banyak hari ini kita tengok ada beberapa ulama menentang mazhab Asy'ari. Jadi kita pun akhirnya jadi keliru. Kenapa tak betul? Salah. Dia alasan dia Nabi tak ada pakai akal, Nabi dia pakai falsafah, Nabi tak ada ahadkan sampai 20 sifat dan sebagainya. Itu bukan masalah, itu masalah metode. Kita kena kaji isi kandungan akidah tu. Jangan kita terkecoh ataupun tertipu dengan konsep ataupun metode dan manhaj. Kita baca sedikit di sini lagi. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Al-Hasan al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijrah, yang puasa Asy'ari itu kemudian yang awal sikit antara tabi'in yang masyhur anak murid Sayyidina Ali, Imam Hasan Basri. Antara tokoh terawal yang terlibat dalam mengembangkan ilmu akidah Islam dan mempertahankannya daripada fahaman yang sesat menerusi perbahasan akli. Begitu juga sebagai golongan ahli ra'yi. Ini maksudnya pendapat, yang menggunakan pendapat atau akal. Seperti Imam Abu Hanifah, pengasas bagi mazhab Hanafi, yang wafat pada tahun 150 Hijrah, berjaya membuat kesimpulan asas yang bernas dalam bidang akidah dengan menggunakan naqli dan akli secara seimbang, sebagaimana boleh didapati dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Kemudian ini diteruskan oleh murid kepada murid beliau, itulah Imam Tahawi, lahir pada tahun 223 Hijrah hingga pada tahun 321 Hijrah, dalam risalah akidah Tahawiyah beliau yang masyhur. Al-Imam Abu Haris Al-Muhasibi yang meninggal pada tahun 240 Hijrah juga berperanan dalam menyemarakkan perkembangan ilmu akli dengan menulis sebuah risalah ringkas berjudul Mahyatul Aql. Itu antara beberapa ulama yang mula membuat manhaj dalam akidah. Baca ringkas sebab ini dah pernah dijelaskannya. Kita nak masuk pada yang inti insya-Allah. Kemuncaknya ialah pada tahun ketiga Hijrah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang lahir pada tahun 260 Hijrah meninggal pada tahun 324 Hijrah. Seorang ulama keturunan seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Asy'ari ini keturunan kepada Imam sahabat Nabi Abu Musa Asy'ari. Lahir di kota Basrah dan membesar di Baghdad, dua kota keilmuan dan pertemuan pemikiran. Beliau itu dalam suasana yang berbeza berbanding para ulama salaf sebelumnya, dan dalam suasana masyarakat yang berbeza berbanding generasi sebelumnya. Jadi pada zaman itu pemerintah Islam telah berpindah di Baghdad, daripada Madinah kepada Baghdad. Zaman Sayyidina Ali lagi dah berpindah ke Kufah. Jadi Baghdad jadi tumpuan seluruh dunia lah. Jadi semua yang masuk Islam kebanyakannya bertumpu di Baghdad. Dari situlah macam-macam beragam orang di situlah. Ini tak sama dengan Madinah. Kalau di Mekah, Madinah masih lagi suasana, masih lagi pure lah, original, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dicemari dengan golongan-golongan luar yang masuk. Jadi Baghdad ini menyebabkan suasana kehidupan di situ berbeza lah. Jadi banyaknya ahli-ahli falsafah, kelompok-kelompok al-fiqh yang batilah, yang bid'ah, semua dari Baghdad. Dari situlah Imam Abu Hasan Asy'ari pasti berjuanglah dalam keadaan yang sesuai dengan keadaan sendiri. Beliau membesar sebagai seorang yang bermazhab Mu'tazilah. Asal ini Mu'tazilah, dah cerita dah berusia.
Dari sudut akidah, di bawah didikan dan asuhan Abu Ali Al-Jubai, bapa tiri dia. Bapa dia meninggal dunia waktu kecil, mak dia kahwin dengan Abu Ali Al-Jubai yang merupakan salah seorang besar atau ketua Mu'tazilah. Akhirnya beliau meninggalkan mazhab tersebut dan mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana pada ketika itu dikembangkan oleh Imam Abdullah bin Sa'id Ibn Gullah pada tahun 240 Hijrah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengasas pada mazhab Hanbali lah, yang lahir pada 164 Hijrah, meninggal pada tahun 241 Hijrah. Pada awalnya beliau mengarang kitab Al-Ibanah, yang mana dikatakan pendekatan tulisan beliau seperti metodologi yang diberikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, utamanya begitu menolak fahaman Mu'tazilah. Ini cerita dia bertaubat dengan daripada Mu'tazilah. Dia pernah sekali dulu dia berdebat dengan bapa tiri dia. Akhirnya bapa tiri dia tak boleh bagi jawapan yang memuaskan hati dia lah. Maka dia pun tahu kefahaman tu ada masalah. Akhirnya dia tinggalkan. Dia ikut apa ni, bila dia perjuangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti mana yang saya ceritakan dulu, Imam Ahmad bin Hanbal ni dipenjarakan hampir belasan tahun sebabkan dia tak bersetuju dengan Mu'tazilah, menentang Mu'tazilah. Maka para qadhi yang mendampingi khalifah yang bermazhab Mu'tazilah telah memenjarakan beliau selama belasan tahun. Imam Ahmad bin Hanbal semua jangan boleh baca dalam sejarah. Kenapa? Sebab Imam Ahmad bin Hanbal dia tak gunakan pendekatan falsafah dan akal pada ketika itu. Jadi disebabkan dia tak dapat dapat hujah dengan akal, dengan falsafah, dia dianggap salah ketika itu. Jadi para pengusaha, ulama-ulama Mu'tazilah yang mendampingi Khalifah Abbasiyah pada waktu itu akan panggil Imam Ahmad bin Hanbal, akan tanya soalan-soalan tentang akidah. Maka Imam Ahmad akan jawab dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi bila dia masuk ke pendekatan akal, pendekatan falsafah, Imam Ahmad akan diam, tak jawab. Sebab sama dia tak suka kepada ilmu falsafah ataupun memang dia tidak mahir dalam ilmu tersebut, lah. Maka di situ dipandang oleh khalifah dia di pada pihak yang salah dan tidak benar. Ini dipenjarakan selama belasan tahun. Jadi apabila Imam Asy'ari ini dia bertaubat dari Mu'tazilah, maka dia pun kaji semula akidah Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan Imam Ahlussunnah wal Jamaah pada ketika itulah. Dan ketika itu oleh kerana Imam Ahmad tak menggunakan pendekatan akal, menyebabkan beliau di penjara, maka Imam Asy'ari telah berjuangkan semula akidah Imam Ahmad bin Hanbal dengan menggunakan pendekatan falsafah. Maka disitulah seorang demi seorang ulama Mu'tazilah tumbang hujah. Sebab dia ni anak pada pembesar Mu'tazilah. Dia pernah kalahkan bapa dia dalam satu hujah dengan bapa dia, parti dia, apalagi ulama-ulama yang lain Mu'tazilah. Maka setelah dia berjaya mengalahkan pembesar atau ulama Mu'tazilah pada ketika itu dengan menggunakan hujah akli tapi berpihak kepada Imam Ahmad bin Hanbal ataupun salafus saleh, maka dia dianggaplah oleh ulama pada ketika itu sebagai orang yang meneruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tapi dalam menggunakan pendekatan akal dan falsafah. Namun dalam perkembangan seterusnya beliau mengarang kitab Al-Lumah yang menggunakan pendekatan gabungan antara penggunaan nas wahyu dan kaedah akal yang sejahtera. Ia merupakan satu pendekatan yang wajar dan sempurna bagi menghadapi dua bentuk penyelewengan, iaitu golongan literalis atau zahiriyah. Maksudnya golongan yang memahami teks Al-Quran dan hadis secara literal, secara zahir, dan golongan Mu'tazilah yang berlebih-lebihan dalam penggunaan akal. Pendekatan ini dalam bidang akidah dikenali sebagai pendekatan ilmu kalam, yang mana ia diakui kepentingannya sendiri oleh Imam Asy'ari rahimahullah dalam penulisan beliau berjudul Risalah fi Istihsan Al-Khawfi Al-Kalam. Jadi Imam Asy'ari dia berjalan tengah antara golongan-golongan yang jumud ataupun yang sempit. Ada satu golongan yang mana memahami zahir
Al-Quran dan hadis akhirnya terjebak kepada fahaman ataupun akidah tajsim ataupun tasbih, mujassimah dan syabihah. Dalam bahasa kita senang kita, mereka menjisimkan dan menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Dan fahaman sampai sekarang. Jadi ada satu fahaman yang mana yang apa yang secara teks ataupun literal dan menyatakan oleh Al-Quran dan hadis itu dibuka. Contohnya saya dah bagi sebelum ni, menyatakan Allah itu punya anggota, muka, tangan, kaki, mata dan sebagainya. Sebab memang secara literal atau secara teks yang zahir menyatakan demikian. Tapi Mu'tazilah pula satu mazhab yang mula-mula ni asal Mu'tazilah ni mempertahankan Islam ketika itu. Dialah yang melawan falsafah, dialah yang melawan golongan mujassimah musyabihah. Tapi lama-lama dia terpengaruh sebab dia terlalu banyak berjidal, berdebat dengan pihak lawan. Akhirnya pengaruh daripada pihak lawan itu telah masuk sikit-sikit kepada golongan Mu'tazilah. Akhirnya dia pun terkeluar dari Sunnah. Padahal awalnya dia lah yang berjuang dengan ahli falsafah, menentang ahli falsafah, membela akidah Islam. Tapi lama-lama dia terpengaruh, akhirnya dia pun terjebak dalam falsafah. Maka dia menolak terus semua sifat-sifat Allah. Antaranya lah ada beberapa akidah Mu'tazilah yang akan bicara kemudian insya-Allah dalam masa kita bahaskan. Jadi Imam Asy'ari ni ambil jalan tengah. Tidak memahami Al-Quran dan hadis itu secara literal 100% dan juga tidak menolak falsafah itu secara 100% dan tidak mengambil kelebihan yang jalan tengah. Mana yang sesuai maka digabungkanlah antara, boleh kita katakan, nakli dan akli. Nakli ini nukilan daripada Al-Quran dan hadis, dan akli ini falsafah. Jadi apabila banyak berhujah maka dia dinamakan ilmu kalam. Antara cabang daripada ilmu usuluddin, antara ilmu akidah, dia panggil ilmu kalam. Sebab kalam ni perkataan, banyak sangat berhujah dengan akal. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Ataupun satu lagi sebab dinamakan ilmu kalam ni, ulama kata disebabkan ada satu isu yang hangat ketika itulah, iaitu ilmu tentang kalam Allah, makhluk atau tidak. Al-Quran kalam Allah atau apakah ia makhluk atau bukan makhluk? Jadi isu lah. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara belasan tahun sebab mempertahankan bahawa Al-Quran atau kalam Allah itu bukan makhluk. Jadi Mu'tazilah kata kalam Allah itu makhluk. Oleh kerana Mu'tazilah berpihak kepada Khalifah Imam Ahmad, dipenjarakan sebab tak mengaku masalah itu. Bukan Imam Ahmad saja, semua ulama ketika itu dipanggil oleh Khalifah untuk menanyakan akidah mereka tentang masalah Quran ni, kalam Allah ni makhluk atau bukan makhluk. Setiap orang dipanggil dan ditanya, yang mana yang tak bersetuju kata ikut pandangan Mu'tazilah iaitu kalam Allah ni makhluk, maka dia akan sebagai dipenjara, dipukul dan sebagainya. Itu akan kita bahas lebih mendalam nanti apakah makhluk atau tidak dalam sifat kalam nanti insya-Allah. Kemudian satu lagi masalah tu yang Imam Asy'ari tulis kitab itu Ar-Risalah fil Istihsan dalam Al-Khawf fil Kalam ni, sebabkan satu pihak kata zaman Nabi, zaman sahabat tak menggunakan ilmu kalam di dalam akidah. Tak perlu kita berhujah, berdebat dalam masalah akidah sebab tak berlaku di zaman Nabi. Jadi Imam Asy'ari sini jawab dalam masalah tu, dia kata zaman tu memang tak ada masalah. Bila tak ada masalah, apa kita nak berdebat? Tapi kalau sekiranya sahabat hidup di zaman Imam Asy'ari pun pasti mereka akan bangkit dan berhujah. Pasal zaman itulah zaman penuh dengan firqah-firqah batilah lah yang Nabi kata sampai 73 golongan juga. Jadi Imam Asy'ari terpaksa bangkit dan hujah-hujah akli itu pentinglah. Pasal apa? Zaman tu ahli falsafah dan Mu'tazilah yang gunakan Al-Quran dan hadis dengan ilmu akal dan mempermain-mainkan Al-Quran dan hadis ikut dia akal dia. Imam Asy'ari itu pasal bangkit gunakan akal juga untuk mempertahankan akidah secara besar. Jadi maka di situ muncullah ilmu kalam.
Memang sebelum zaman Imam Syari ni, ilmu kalam ni memang dicela lah. Imam Syafi'i sendiri mencela ilmu kalam. Siapa yang terlibat dengan ilmu kalam tu, dia kata Imam Syafi'i kata lebih baik berjumpa dengan Allah dalam keadaan syirik daripada terlibat dalam ilmu kalam. Kalau macam tu Imam Syafi'i dia mencela ilmu kalam, maksudnya ilmu yang berdebat-debat tentang akidah. Tapi itu zaman sebelum, zaman Imam Syari, memang ilmu kalam itu telah dipegang oleh semua ulama-ulama yang bid'ah, faham-faham yang sesat. Mereka menggunakan ilmu kalam mereka untuk menegakkan faham mereka. Tapi setelah zaman Imam Syari memperjuangkan akidah dan menggunakan ilmu kalam, maka ulama pun diterima. Jadi kita tak boleh jadikan alasan nanti, walaupun Imam Syafi'i sendiri mencela ilmu kalam dan ulama-ulama lain yang sebelum itu mencela ilmu kalam, tapi tak bermakna ilmu kalam yang dibawa oleh Imam Syari ini dicela juga. Silap-silap kalau Imam Syafi'i hidup di zaman Syari, dia pun akan memperjuangkan ilmu kalam. So, memang keadaan mendesak pada ketika itu untuk memperjuangkan ilmu kalam, maksudnya berhujah dengan ilmu akli untuk mempertahankan akidah. Setengah golongan yang tak suka dengan Syari ini, tak suka dengan betul, dia pun gunakan tengok tu Imam Syafi'i sendiri cela ilmu kalam. Jadi tak perlu juga akidah dengan ilmu kalam itu tak perlu. Jadi kita kena faham sejarah kenapa Imam Syari menggunakan ilmu kalam atau hujah akli di dalam mempertahankan akidah. Bukti dia ulama-ulama yang datang selepas zaman Syari ataupun sezaman dengan dia sampailah sekarang menerima ilmu kalam yang diperjuangkan oleh Imam Syari. Kalau itu tak betul, ulama tak akan terima. Kalau kita tengok sejarah selepas zaman Imam Syari sampai sekarang ni berapa ribu ulama yang berpegang kepada mazhab Syari. Ilmu kalam selepas zaman Imam Syari. Ini semua cerita-cerita yang berkaitan dengan sejarah mazhab. Kalau kita nak kita belajar akidah, kita straight belajar kepada Allah wujud, ilah, baqa. Kita tak tahu punca dia, sejarah yang perkembangan masalah tersebut, ataupun macam mana nak mempertahankan sekiranya ada golongan-golongan pendahulu aliran Asy'ari ataupun mazhab seperti Mu'tazilah, Sunan Nabi dan sebagainya. Memang kita perlu tahu sedikitlah tentang perkembangan dia dan perkara yang berkaitan dengan dia. Dan ini berpanjang ni sampai surat berapa nanti 30 pun baru kita masuk kepada sifat 20 tu masih surat 40 lebih nanti baru masuk kepada sifat 20. Dia cerita dulu perkara-perkara yang penting berkaitan dengan akidah dan juga sedikit tentang sejarah. Syekh Ibn Khaldun, seorang ahli sejarah Islam yang terkenal, pernah menyebut ilmu kalam ialah ilmu yang mengandungi hujah-hujah terhadap akidah-akidah yang dipercayai dengan bukti-bukti secara akliyah. Ini pembuktian secara logikal dan menolak golongan bid'ah yang terpesong daripada akidah salaf dan ahlus sunnah. Ibn Khaldun ini dari kitab yang masyhur Muqaddimah Ibn Khaldun, dalam macam-macam cerita dia juga. Bahasa Arab lah, Allah Alam, pada bahasa Melayu atau Indonesia ada terjemahan berbeda. Jika kita membuka kitab-kitab sejarah Islam, kita dapati para ulama Islam yang mengembangkan mazhab Al-Asy'ari dalam bidang akidah tidak terhitung jumlahnya sepanjang zaman. Sekarang 15,000 tahun lebih lah. Jika kita membuang kitab-kitab karangan para ulama Asy'ariyah ini daripada perpustakaan, kita akan dapati hampir 2/3 daripada rak-rak perpustakaan tersebut kosong tanpa isinya. Mereka yang lahir dalam bidang ilmu secara tidak sah, iaitu tidak melalui tradisi pembelajaran ilmu agama yang muktabar, akan bersikap mudah dan sewenang-wenangnya menolak tradisi warisan ulama silam tanpa menyedari hakikat kekerdilan diri berbanding lautan keilmuan ulama silam. Jadi pengarang kitab ni dia datangkan teks ni yang sebab kalau betul yang pukul lah, yang ambil tahu tentang masalah akidah, terutamanya masalah sifat 20 ni, golongan yang sedang kuat menentang sifat 20 ni sedang berkembang di Malaysia juga. Ada sebagian fahaman di Malaysia ni yang sedang berkembang, sedang menolak sifat 20. Sampai ikut perkembangan dia tahu lah. Dan golongan tu pun baru-baru yang muncul, kalau ikut sejarah pun di
dalam dunia Islam pun lebih kurang dalam 200 tahun lebih lah. Mereka ni berpusat di Mekah dan Madinah. Kita tak nak cerita bahawa mereka ada kontroversi, tapi cerita sikit-sikit lah. Nak tahu detail boleh tanya personal. Dan akidah dia orang ni memang bersumberkan daripada seseorang ulama pada zaman silam lah, pada kurun yang ke-7 dan kurun yang ke-8, iaitu Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim Jauziyah. Ini antara dua ulama yang melawan tradisi ulama, menentang jumhur, melawan tradisi, menentang sifat jumhur dan sebagainya. Kemudian fahaman itu mati selepas itu, hanya senyap sekejap. Kemudian dibangkit semula pada 200 tahun yang lalu oleh Muhammad Al-Wahhab yang kita dengar sana pada Wahabi ni kan. Jadi kebanyakan ulama-ulama yang bangkit menentang sifat jumhur kata akidah sifat jumhur ni bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buku-buku dikeluarkan oleh ulama-ulama yang besar. Maka kalau baca pun mesti terkejut. Mempertikaikan akan keahlussunnahan mazhab Asy'ari. Mereka mempertikaikan bahawa mazhab Asy'ari, mazhab sebenarnya bukan ahlussunnah. Dan dia hujah-hujah dia memang padat. Kita tengok pada sebelah pihak pasti akan ikut. Ramai ulama yang ikut tu kerana terpengaruh dengan kehebatan ataupun hujah Ibn Taymiyah. Tuan-tuan yang berminat dalam masalah ni, kalau kita akan baca, kalau nak baca pun pasti takut insya-Allah. So Ibn Taymiyah ni satu ulama yang jenius, yang Allah bagi kelebihan, dia boleh patah hujah semua ulama. Maka golongan ni telah ambil juga Ibn Taymiyah sebagai idola ulama. Tapi kalau kita tengok sejarah dan ikut perkembangan akidah ulama terdahulu daripada zaman sahabat sampai zaman Imam Syafi'i dan sampai sekarang, maka akan terjawablah segala hujah-hujah. Memang Ibn Taymiyah ni saya pun baca kitab dia, memang rasa nak pindah bagi mazhab dia sebab dia punya hujah tu memang cukup kuat untuk mantap. Nasib baiklah saya balancekan, saya sendiri baca balik ulama-ulama kita di Sunnah Jamaah Asy'ari ni, terutamanya hujah dia, maka ada benda yang kadang kita tak terfikir. Yang lama mana lebih dalam, lebih halus dia punya hujah dia, akhirnya membantahkanlah hujah tersebut. Jadi jangan terpengaruhlah dengan satu golongan. Jadi kita kalau nak supaya benda tu adil, maka kita kena tengok dia hujah kedua golongan lah. Jadi mana dah ni mazhab dah bukan ke 1000 tahun lebih, tiba-tiba ditolak sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kan mudah saja. Takkan kita nak diam kan. Utamanya ulama-ulama yang mendukung mazhab Asy'ari lah, maka perlu membuat kajian yang lebih mendalam lah. Yang mana orang awam perlu rujuk pada ulama. Kadang-kadang kita tak mampu nak buat penilaian. Para ulama insya-Allah boleh menjelaskan yang lebih dalam. Sebab kalau tengok dua itu tadi kan, kalau kita tengok perpustakaan yang hampir 2/3 daripada dengan kitab-kitab ulama Asy'ari lah. Kalau ulama Asy'ari ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah, ingin dihapuskan, maksudnya mereka akan kosong mazhab. Ilmu yang dikarang oleh para ulama kebanyakannya daripada mazhab Asy'ari. Mungkin kita je belum tahu dan belum pernah tengok. Sejak ilmu kalam bersih Asy'ari muncul, ianya dikembangkan oleh para ulama Asy'ariyah yang agung pada setiap zaman. Bermula dengan murid-murid Imam Asy'ari seperti Imam Ibn Qurra yang meninggal pada tahun 406 Hijrah, Imam Al-Hasan Al-Bahili dan sebagainya. Kemudian Imam Baihaqi Al-Syaduri yang meninggal pada tahun 454 Hijrah dengan kitab Asma wa Sifat dan sebagainya. Kemudian Imam Al-Haramain Abu Mu'ali Al-Juwaini yang meninggal pada tahun 478 Hijrah, pengikut Madrasah Nizamiyah di Naisabur, kemudian diwarisi oleh dan dikembangkan pula oleh seorang tokoh satu-satunya yang disepakati untuk digelar Hujjatul Islam, iaitu Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 5 Hijrah. Seorang mujadid kurun ke-5 Hijrah dan seterusnya diteruskan pula oleh Al-Mujadid Imam Fakhruddin Ar-Razi yang meninggal pada tahun 6 Hijrah. Bahkan Imam Ibn Asakir telah mengarang sebuah kitab yang menyerahkan nama-nama besar para ulama Asy'ariyah dalam kitab dia Tabyinul Kazbil Muftari. Dalam kitab Ibn Asakir ini disenaraikan semua ulama-ulama yang bermazhab Asy'ariyah
bukan ulama biasa. Semuanya tadi Allah, betul segala kali ulama yang terkenal seluruh dunia pada zaman tersebut. Yang disebutkan tadi itu siapa yang kenal, siapa yang terlibat dengan yang insya-Allah kenal. Para ulama paling-paling pun Imam Ghazali semua kenal. Imam Ghazali satu-satunya ulama yang dapat gelar Hujjatul Islam. Imam Ghazali ini dia bukan satu bidang sajalah, hampir banyak, tapi semua bidang ilmu Islam dia cukuplah. Dan setiap orang yang dia debat pasti dia menang. Kalau dia kalah, dia akan demam 3 hari. Dia akan balik, dia akan kaji semula, dia akan repeat balik dengan debat balik. Jadi dia panggil Hujjatul Islam, hujjah dalam Islam. Kita banyak yang paling terkenal tu Ihya Ulumuddin. Itu pun dah masuk ke sejarah tasawuf. Sebelum banyak lagi kita akidah dan fiqh di Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam fiqh dia bermazhab Syafi'iyah. Dan yang lain-lain lah, kerana tahu boleh rujuk, percaya tak percaya betul ke mazhab Asy'ari, yang mana yang masih ada keraguan lah. Boleh dirujuk kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab yang khusus tentang Asy'ari, iaitu Tabyinul Kadzbil Muftari ini Imam Ibn Asakir. Tapi kebanyakan ini dalam bahasa Arab. Kita lembab sikit dalam bahasa Arab. Terjemah kitab. InsyaAllah mungkin akan datang banyak-banyak terjemah yang akan dibuat. Hadis-hadis tentang kebenaran golongan As-Sawadul A'zam. Kenapa kita nak mengatakan bahawa majoriti itu yang benar? Sebab ada hadis Nabi yang menyokong perkara tersebutlah. Ketika berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam, kita perlu kembali kepada panduan Rasulullah SAW. Tambahan pula perkara berkenaan dengan perpecahan umat itu sudah disebutkan dalam beberapa hadis dan pedoman mengenainya perlu dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtami'u ala dhalalatin fa iza ra'aytum ikhtilafan fa ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam." Maksudnya sesungguhnya umat aku, yakni umat Islam, tidak akan berhimpun ataupun berkumpul dalam kesesatan, tidak akan sepakat dalam kesesatan. Jika kamu melihat perselisihan dalam kalangan mereka, maka hendaklah kamu mengikuti as-sawadul a'zam, iaitu majoriti umat Islam. Maknanya di dalam perpecahan yang berlaku dalam akidah atau fiqh ni, kita nak pilih yang mana, kita nak rujuk yang mana. Nabi kata berpeganglah kepada majoriti. Dan siapa majoriti itu kena tengok sejarah. Dan sejarah membuktikan dalam akidah majoriti mazhab adalah mazhab Asy'ari Maturidi. Dan dalam fiqh 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Ini sejarah tak ditipu lah. Sejarah tak boleh tipu kan. Sejarah tak perlu dalil. Kenapa mana dalil kata mazhab ni mazhab yang betul, ataupun mazhab akidah itu mazhab betul. Tak perlu dalil. Ini perlu bukti sejarah. Majoriti ulama dan umat Islam berpegang kepada 2 mazhab ni lah, akidah dan fiqh. Jangan keliru, ada mazhab akidah, ada mazhab fiqh. Kalau orang nak tanya saya, Ustaz, betul Asy'ari ke Syafi'i? Asy'ari itu mazhab akidah, Syafi'i itu mazhab fiqh. Jadi dalam fiqh kita boleh pilih 4 mazhab. Malaysia ni Syafi'i lah, sebab yang datang sebarkan Islam di Nusantara ni ulama yang mazhab Syafi'i, maka kita dah lama dengan mazhab Syafi'i dah 10 tahun dah. Kita punya apa ni, kanun syariah kita pun mengikut mazhab Syafi'i lah. Tapi kita masih terbuka kepada 3 mazhab lain lah. Kalau ada masalah-masalah yang tak dapat diselesaikan dengan mazhab Syafi'i, maka kita gunakan mazhab lain. Dan dalam akidah ni mazhab dia Asy'ari dengan Maturidi lah. Ada lagi satu mazhab Ahlul Hadis yang ini itulah juga sebagai Sunnah Jamaah, cuma dia golongan yang tidak menggunakan pendekatan akal, tapi tidak ekstrim seperti golongan yang menentang ataupun membid'ahkan atau menolak mazhab Asy'ari. Semua dia tak ikut metod manhaj Imam Asy'ari dalam menggunakan akal, hanya menggunakan berat, tapi dalam masa yang sama tidak menentang Asy'ari. Ada golongan ahli hadis yang sederhana lah, yang tidak ekstrim. Kemudian satu lagi kelompok Sufi lah, kelompok tasawuf yang tidak sesat lah. Tasawuf dia cerita tentang tasawuf ni, dia ada banyak kelompok-kelompok yang tersesat, tapi tak semua lah. Yang masih lagi dalam landasan Ahlussunnah wal Jamaah, maka dianggap sebagai Ahlussunnah wal Jamaah juga lah. Cuma pendekatan Sufi
tasawuf ini dia tak gunakan akal sahaja. Tambah satu lagi pendekatan, iaitu pendekatan Saudi, pendekatan hati. Ini dalam sekitar lebih tinggi itu. Kemudian kita bahas insyaAllah. Jadi Nabi suruh ikut majoriti. Kalau kita nak tengok siapa majoriti umat Islam ikut mazhab mana dalam akidah dan mereka, kita boleh tahu sendirilah. Kita tu tak boleh ditipu lah. Kita sejarah menceritakan dengan satu dua saja, puluhan malah ratusan kita sejarah yang dikarang oleh ulama pada setiap zaman menceritakan benda yang sama lah. Dalam hadis ini kita dianjurkan untuk mengikut akidah majoriti umat Islam yang dipimpin oleh majoriti ulama bagi menangani cabaran semasa. Ilmu tauhid yang disusun oleh para ulama Asy'ariyah dan dikembangkan oleh mereka dari zaman ke satu zaman sesuai dengan keperluan zaman. Ia bukanlah satu akidah baru dekat manusia, tetapi cuma pendekatan yang sesuai dengan cabaran pemikiran semasa yang disusun dan dikembangkan oleh para ulama tersebut. Zaman kita ni boleh katakan kita tak adalah sangat diserang oleh ahli falsafah ataupun diganggu oleh golongan Mu'tazilah. Golongan-golongan itu pun dah tak ada sebenarnya, cuma mungkin sebahagian daripada pemikiran masih wujud di kalangan sebahagian manusia lah. Jadi sebab itu kadang-kadang tak ditekankan sangat untuk kita mengetahui dalil-dalil akli ini. Cuma secara umum saja nanti dalam masalah sebelum nanti akan dibahaskan, ada setiap sifat nanti kita perlu mengetahui dalil akli dan nakli secara ijmali saja, secara umum. Sebab kita akan ada apa perlunya ilmu kalam zaman sekarang ni kan. Walaupun zaman sekarang dah berkurang masalah falsafah atau Mu'tazilah, tapi benda itu kan sebagai satu warisan yang perlu kita pelajari lah. Kalau nanti timbul semula, maka kita tak ada benteng. Takkan tunggu masalah muncul baru kita nak pelajari yang tersebut. Maka diteruskanlah oleh para ulama Asy'ariyah, walaupun kadang-kadang zaman tersebut sudah kuranglah masalah-masalah falsafah dan sebagainya. Berkenaan dengan metodologi, para ulama Asy'ariyah sendiri dalam bidang akidah, Imam Ibnu Asakir rahimahullah berkata dalam kitab Tabyi'ul Kazim Muftari surat 300. Ini dia penting sikitlah kata-kata Imam Ibnu Asakir. Siapa Imam Ibnu Asakir ni? Kerana kita pun tak tahu kan. Kita kena tahu lah ni yang disebut ni semua antara ulama-ulama besar pada zaman tersebut. Antara kufas hadis, antara ulama-ulama besar. Jadi pada zaman Imam Ibn Asakir ni, zaman dia itu dia antara ulama yang tersyukur lah zaman. Jadi dia kata dalam kitab dia, mereka yang ini golongan Asy'ariyah berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menjauhi faktor-faktor yang membawa kepada fitnah, yang tetap kuat sabar dalam mempertahankan agama mereka, mengalahkan musuh-musuh dengan kekuatan bantuan dan hujah, tidak pernah meninggalkan hujah dengan Al-Quran dan hujah-hujah daripada hadis, tidak juga menggunakan akal sebebas golongan Qadariyah dan Mu'attilah. Mu'attilah ni golongan yang menafikan sifat Allah langsung. Tetapi mereka menggabungkan penggunaan dalil nakli dengan akal, lalu menjauhi manhaj Mu'tazilah yang menolak manhaj Mu'attilah. Bahkan turut menolak kejumudan golongan Mujassimah Musyabbihah, lalu membongkar kesesatan fahaman ahli bid'ah dengan dalil-dalil yang nyata. Mazhab mereka adalah mazhab pertengahan, masyrab, yang asas mereka adalah sebaik-baik asas. Kedudukan mereka adalah sebaik-baik berbanding golongan bid'ah, dan darjat mereka adalah setinggi-tinggi darjat, yang mana mereka tidak pernah tercela dengan celaan orang yang tercela atau direndahkan oleh orang yang mempercayai. Ini sebahagian adalah yang satu teks. Banyak lagi boleh baca dalam kitab-kitab sejarah. Jadi ada pun nama-nama kelompok tadi kan, Qadariyah, Mu'attilah, Mujassimah, Musyabbihah, saya akan dululah secara ringkas. Itu nama bagi kelompok-kelompok yang ada fahaman tersendiri dalam memahami akidah. Kesesatan-kesesatan yang berlaku dalam akidah ni antaranya berpunca daripada masalah zat Allah, masalah sifat Allah, masalah af'al atau perbuatan Allah, masalah iman, masalah qada dan qadar, masalah imamah, masalah wahid ataupun kehidupan di alam kubur dan di akhirat. Antara masalah
masalah inilah yang menyebabkan kelompok-kelompok tadi tersalah, tersesat, akhirnya diberi nama lah. Kadang-kadang nama itu dikaitkan dengan nama kelompok, ada yang nama dikaitkan dengan nama imam ataupun ulama yang berjuangkan masalah pahaman tersebut lah. Kalau dalam masalah zat Allah ini, golongan yang sesat ni yang dikata mujassimah. Jadi dia menganggap zat Allah ni macam manusia. Allah macam kita juga. Allah memang ada tangan, kaki, muka, darah, apa ni, kulit semua. Cuma kita jangan tanya kami tentang kemaluan dan janggut ni. Sampai tahap macam tu. Dia kata Allah ni macam kita kan. Semua Allah ni hebat dia tu. Itu golongan mujassimah. Kalau musyabbihah ni pula, dia menyerupakan Allah dengan makhluk tapi tak sampai tahap mujassimah. Dia cuma kata Allah ada tangan, muka, tapi tak macam tangan kita, tak macam tangan makhluk. Allah tu ada muka tapi tak macam makhluk lain. Itu dia kata musyabbihah, dia menyamakan Allah juga, tapi dia tak sampai menjisimkan Allah Ta'ala, tak seteruk mujassimah. Kalau dalam perbuatan Allah yang tersesat di sini, Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah kata manusia ni majbur, terpaksa, tak boleh buat apa, semua Allah dah tentukan tak boleh buat apa. Qadariyah pun kata tak ada, manusia bebas, telah boleh kontrol apa yang dia nak buat. Allah tak campur tangan dalam perbuatan manusia. Manusia itu yang mencipta perbuatan sendiri. Itu Qadariyah. Jadi kita ahli sunnah syariah berjalan tengah-tengah. Nanti kita bahas dalam Qadariyah. Dan juga dalam masalah imamah yang sesat, Syiah semua tahu dalam masalah imamah, imam di Sayyidina Ali, Imam Ali yang hilang muncul dan sebagainya. Sampai tahap paling teruk, Tuhan Sayyidina Ali pada. Jadi masalah imamah tu Syiah yang tersesat. Kemudian masalah wahid, kata orang yang buat dosa besar jadi muslim, kafir, terkeluar dari Islam, itu antaranya Khawarij yang tersesat. Kemudian masalah wahid. Tentang masalah iman, iman cukup hanya dengan dalam hati, penangkapan dan apa ni, perbuatan tak perlu. Itu Murji'ah, tersesat dalam masalah iman. Jadi kelompok-kelompok yang dinamakan di sini maknanya ada kaitan dengan kesesatan dalam akidah. Kalau kita nak mengkaji seluruh dalam satu persatu, ada kitab dia. Tapi kita belajar dulu akidah yang betul, nanti dah selesai baru kita belajar akidah yang salah. Tak perlu kita belajar akidah yang salah ni sebab kita tahu kita tak berakidah dengan akidah yang salah tersebut. Akidah ni benda yang tak nampak dalam hati. Kita pun tak tahu kadang-kadang rupanya kita ni ada ciri-ciri Mu'tazilah. Rupanya kita berpegang dengan pegangan Muhammad Qadariyah. Kita pun tak tahu. Saya mula-mula belajar tu pun ada masalah. Bila diterangkan mana akidah yang sebenar, baru saya kata, Allah, selama ni saya rasa macam ni lah. Selama ni saya pun rasa macam manusia tu mestilah cipta perbuatan dia sendiri. Kalau tidak, kalau Allah menciptakan perbuatan manusia, apa boleh dosa dan pahala? Allah yang menciptakan perbuatan, Allah bagi pahala. Manusia ni macam seolah-olah dia robot. Sebab kita dah buat perbuatan kita, sudah kita beri pahala. Terus rupanya salah. Itu Qadariyah dan Imaman. Nanti ada penjelasan dalam bab wahdaniyah ataupun sifat qudrah Allah. Di mazhab Sunnah Jamaah. Kita sendiri pun tak perasaan yang kita, tapi kita tak tahu lah itu fahaman Qadariyah. Kita tak tahu. Kita dah belajar baru kita tahu ini punya Qadariyah, ini punya Mu'tazilah. Ulama namakan tu sebagai nak tahu ini fahaman yang salah dalam kita. Dalam zaman sekarang tak ada dah kelompok-kelompok, tetapi fahaman dia masih ada mungkin dalam diri kita. Kita tak perasan. Jadi setakat itu oleh yang demikian didapati bahawa tradisi di Malaysia dan di Nusantara sendiri sudah biasa dengan metodologi ilmu kalam resi Asy'ariyah ini. Apa sebab itulah ringkas. Sehinggakan ianya telah membentuk satu kesatuan kaedah di samping persediaan yang kukuh dalam menghadapi cabaran semasa. Penulisan risalah ini itu tonton oleh baca sendirilah daripada kitab itu. Nanti kita masuk kepada tempat yang pertama insya-Allah, tentang falsafah ilmu dan asas-asas ilmu kalam. Sebelum kita membahaskan tentang asas akidah kita faham dari manhaj dulu, cara dia macam mana mazhab Asy'ari ini mempersembahkan akidah dia dengan ilmu-ilmu akal. Dan membahaskan itu tak banyak juga tentang 40 lebih baru masuk kepada akidah seperti itu. Ibu kita tahulah nanti kenapa penggunaan akal itu dan apa yang dikatakan falsafah yang diterima dalam Islam dan sebagainya lah. InsyaAllah kita akan bahas pada yang datang.
Kita nak sambung tak? Cukup dah. Kita buka ruang soalan dah, insyaAllah. Ada soalan yang ingin ditanyakan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab, insyaAllah. Kalau tak boleh jawab, saya sebut dalam kelas. Setakat tu ada soalan. Benda ni banyak saya ulang pertemuan. Saya rasa daripada pertemuan pertama sampai sekarang ni, setiap kali ada disediakan benda-benda yang kita baca tadi lah. Sebab benda ni saya rasa tak ramai orang tahu. Dia terus belajar bidah sebagai guru. Atau tidak betul. Bila muncul masalah-masalah, orang mendakwa mengatakan apa ni, ini bukan sunnah, ini bidah, ini sebagainya, kita tak ada apa. Jadi sikit sebanyak mungkin fahamlah perkembangan masalah tersebut dan apa yang dikatakan masalah sebagai guru, siapa dia dan macam mana, mungkin faham sikit lah. Ada soalan silakan. Soalan yang lain pun boleh juga. Kalau ada. Tak ada ya? Cukup ya? Kalau tak ada, setakat itu saja. Baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta bagi keselamatan adalah dan kepada Allah dan maaf tuan-tuan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dan bagi kita faham apa yang sampaikan dan kita tahu masjid kita dengan kafaran majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika, wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.